Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita episod yang kedua hari ini, Motivasi Ramadan, bersama dengan Nazri. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke studio Budi Channel. First time datang dan kita pun baru pertama kali berjumpa. Pertama kali berjumpa. So kita nak ucapkanlah kepada orang yang bawa awak ni sebenarnya. kita rekod ni sekali harung terus untuk episod pertama dan episod kedua, sekali harung. Terima kasih banyak-banyak untuk Fahmi Ami yang mana beliau tampil di episod pertama. Kalau kita ingat lagi, kita bercakap pasal fadilat bulan Ramadan, keistimewaannya bulan Ramadan ini dan apa yang dapat membantu kita untuk mempertingkatkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Kita bersama dengan Nazri nak bagi peluang beliau untuk memperkenalkan diri dia lah. Kita pun baru jumpa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada Abang Budi kita dan juga penonton-penonton di luar sana. Saya merupakan sahabat kepada Fahmi Ami. Nama diberi Muhammad Nazri lah. Dan orang selalu panggil saya Nazri je. Berkhidmat sebagai seorang trainer ataupun motivator dalam Improvac Training and Consultancy, dan juga saya bekerja sepenuh masa di Talenta Holding Sedara Yang Berhad sebagai Chief Financial Officer. Sedikit background saya lah, sebab saya pun dipanggil untuk sesi ini. Saya ada sedikit pengalaman berkhidmat sebagai seorang imam di sebuah masjid di Selangor selama 4 tahun. 4 tahun imam muda tak berapa muda lah sekarang. Masih lagi sekarang? Sekarang saya baru habis kontrak April 2020. Sekarang saya cuma separuh masa sajalah. Awak ni bukan kaleng-kaleng ni. Biasa-biasa lah. Muka macam Aiman Tino kan. Macam muka budak-budak muda, macam apa, hipster. Imam itulah kita saya sekarang ni separuh masa saja. Macam sekarang waktu tarawih ni saya just ambil jemputan-jemputan je lah. Macam baru-baru kat masjid di Selangor ada beberapa, dan juga ada di Kedah dekat Alustar juga. Jadi itulah. Awak asal mana? Saya berasal daripada Sabah. Sabah? Tak ada muka Sabah. Ramai orang cakap macam tu. Ramai orang tak kalau saya cakap saya berasal daripada Sabah, ramai tak percaya. Dia kena tunjuk IC dulu. Kena cakap Sabah dulu dekat rumah dengan mak ayah, dengan adik-beradik, baru orang percaya saya ni orang Sabah. Jadi kalau semalam episod pertama kita bercakap pasal fadilat-fadilat yang ada dan macam mana kita nak menghindari kita daripada bergosip lah, sebab kenalah dengan platform Budi Channel yang terkenal dengan dunia dia macam nak cari benda-benda yang viral, yang trending kan, terutamanya dalam dunia hiburan ni. So kita nak lari sikit penonton-penonton kita, sama ada dia orang follow ke tak pastilah kan. Tapi mungkin insyaAllah dengan platform yang ada ini, ada podcast, dan kita juga akan siarkan dekat YouTube, di mana kalau orang yang suka dengar podcast dan juga borak-borak pasal motivasi ni, mungkin dia orang akan dengar lah. Itu terserah lah, tapi kita berusaha untuk menghasilkan satu konten yang bermanfaat sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi kepada semua penonton, diharap follow dan subscribe. Yang belum subscribe lagi Budi Channel, bolehlah subscribe sepanjang bulan Ramadan ni. InsyaAllah setiap hari satu episod. Kata hari tu kata macam dekat Fahmi Ami, kita tengok dulu 30 hari cukup ke tak kan episod. InsyaAllah bulan Ramadan ni, apa yang penonton ataupun kita semualah kena tahu dan tanam iltizam dalam diri kita, betapa mulianya, betapa banyaknya keistimewaan bulan Ramadan. Mungkin Ustaz Nazri nak bercakap tentang introduction sikit bulan Ramadan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkenaan dengan apa yang Abang Budi kongsikan sebentar tadi, kita nak lari sekejap lah daripada dunia-dunia gosip, dunia-dunia kontroversi artis dan sebagainya. Tetapi saya nak menyeru kepada Abang Budi sendiri dan penonton-penonton juga di luar sana, sebenarnya apa yang terjadi di sekeliling kita ni bukanlah satu perkara yang sepenuhnya kita perlu elakkan. Ini konteks yang kita kena faham. Dan kenapa saya cakap macam ni? Sebab sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain di sekeliling kita, sebenarnya perkara itu adalah Allah datangkan, Allah turunkan untuk kita sebenarnya. Sebagai contoh mudah lah Abang Budi, yang kalau kita tengok kan, satu hari kita bawa kereta lah kan, kita bawa kereta hujan-hujan, kita nampak orang kat sebelah naik motor basah lencun dah. Sebenarnya
bukanlah kita kata macam tak payahlah, itu memang itu rezeki dia ke apa ke, memang kita jangan ambil jaga tepikan orang ke. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kenapa dalam banyak-banyak keadaan tetapi Allah memalingkan mata kita, Allah memalingkan hati kita untuk perasan benda tu. Allah buat kita ternampak kepada orang yang tengah struggle naik motor hujan-hujan. Sebenarnya Allah nak kita meningkatkan rasa syukur dalam hati kita. Begitu jugalah macam apa-apa yang terjadi di luar sana, gosip-gosip artis ke, kontroversi ke, kadang-kadang kita tak ada niat pun nak cari, betul? Kita scroll IG jumpa juga kan. Tapi sebab kita follow kan. Betul. Kita follow akaun kalau biasa orang viralkan lagi dekat status lagi, dekat grup WhatsApp lagi. Itu belum cerita kita lepak-lepak, tiba-tiba kawan pula open cerita. Lagilah bertambah-tambah membawangnya Betul. Tapi sebenarnya itu disiplin kepada diri kita lah. Sejauh mana kita mampu untuk membuatkan apa yang terjadi itu berbalik kepada diri kita untuk menambah kebaikan kita, tanpa memburukkan individu yang terlibat. Dan kalau kita tengok kan, sesuatu yang berlaku dia ada hikmah ataupun pengajaran. Even apa sekalipun kan, kalau kita yang macam celik akal, kita akan menjadikan something yang macam kontroversi artis ke siapa-siapa kan, yang berlaku itu sebagai satu peringatan kepada kita supaya tidak melakukan benda yang sama. Kita tahu kalau kau buat benda ni akan hasil macam ni. Betul. Kalau siapa yang suka cari gali apa yang akan berlaku, benda ni kalau kau buat A akan jadi B. So jangan cuba-cuba nak buat A. Macam tu. Macam benda ni pun disebut jugalah dalam Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara khairan yara. Kau buat baik kau dapat baik, kau buat jahat kau dapat jahat. Begitulah cerita dia. Sebenarnya Abang Budi, dalam kehidupan ni Allah tak bagi kita apa yang kita minta, tapi Allah bagi kita peluang kepada apa yang kita minta. Peluang sebagai contoh kan, kita letak sebagai seorang berpuasa, kita lapar, betul? Kita lapar. Bila kita mengadu kita lapar kepada Allah, adakah Allah menghilangkan rasa lapar itu secara tiba-tiba? Jawapan dia tidak. Tapi Allah bagi apa? Allah bagi rezeki makanan. Dan pilihan itu pilihan kita. Kita nak makan ataupun tidak. Kalau kita betul-betul nak hilangkan rasa lapar, kita akan makan, betul? Kita akan makan dan rasa lapar tu hilang. Jadi itu adalah peluang. Sama juga macam kalau kita minta, ya Allah tolonglah jadikan aku ni orang yang bersabar. Jadikanlah aku ni orang yang beriman. Allah tak bagi sabar, Allah tak bagi iman. Tapi Allah buat apa? Allah bagi ujian kepada orang yang meminta. Sebab kalau tak ada ujian untuk meningkatkan kesabaran, macam mana sabar tu nak ada, betul? Betul-betul. Jadi sebenarnya semua benda yang kita buat, semua benda yang kita lalui ni adalah pilihan kita atas apa yang kita minta sebenarnya. Ada orang dia minta kekayaan, dia tak jadi kaya, tapi Allah bagi dia peluang untuk kaya. Mungkin dia beri peluang untuk buka bisnes, jatuh naik balik, jatuh naik balik. Itu sebenarnya pilihan. Sebab tu dalam Al-Quran ada satu ayat yang dikatakan inna hadainahu sabil. Kami yakni Allah dan para malaikat membentangkan jalan demi jalan. Lepas tu disambung lagi ayat itu, imma syakirau wa imma kafura. Maksud dari sini sama ada kita memilih jalan syukur ataupun jalan kufur. Maksudnya bila kita minta itu, kita minta ini, kita pada Allah ni baguslah kan kita meminta-minta. Itu yang Allah suka kepada hamba-Nya yang meminta kepada Dia, sebab kita tahu Allah saja yang mampu memberi. Dan macam Abang Budi pun mesti ada perkara yang Abang Budi minta kepada Allah. Selalu kita semua selalu meminta. Even kalau nak beli mikrofon ni selalu minta tau. Walaupun dalam hati sebenarnya Allah tahu apa yang aku nak sebenarnya. Tapi kenapa aku minta juga kan? Betul. Masa berdoa tu kan. Spesifik spesifik, ya Allah yang Tuhan aku nak beli mikrofon ni, makbulkanlah betul. Tapi Tapi Allah tak ada kabulkan doa tu tiba-tiba ada orang tekan loceng hantar mic. Dia tak buat macam tu. So kita kena usahakan macam mana? Dia kena usaha. Mungkin cari duit dulu baru dapat. Cari duit dulu baru dapat. Tengok mana yang murah. Usaha tu atas kita. Allah beri kelapangan masa untuk sekarang ni aku bagi kau masa kosong, carilah mic mana yang murah. Gunakanlah masa ni. Mungkin sebegitu cara yang Allah bagi. Tapi kita ni tak nampak. Kadang-kadang kita terlalu mempercepatkan permintaan kita. Nak sekarang kan. Kenapa tak dapat hari ni? Sebenarnya manusia ni tak sabar betul. Sebab itulah benda-benda macam ni Allah datangkan tempat pada masanya lah. So tunggu tunggu masa bersabar. Begitu juga dengan jodoh itu paling penting lagi-lagi orang-orang muda kan. Nazri ni kalau kita tengok dia
Ni calon pencetus rumah ni. Pencetus rumah kalau dia masuk menang ni. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah ada cita-cita nak masuk pertandingan ni ya. Walaupun sekarang ni kan semua stesen TV dah macam macam putus asa nak buat program-program pencetus rumah lah, da'i lah, sebab banyak benda yang berlaku lah. Jadi pada pendapat saya mungkin kalau ada diberikan rezeki untuk menyertai program-program sebegitu, InsyaAllah saya akan mencuba nasib lah. Benda tu ilmiah sebenarnya, tapi masyarakat kita dah pandang serong dengan apa yang berlaku pada bintang-bintang ataupun bekas-bekas peserta yang keluar kan, yang mencetuskan banyak-banyak kontroversi lah. So dia orang ni membawa nama baik, macam kalau kan dia ada nama, kalau nama Nazri, PU Nazri, cantik tu, PU Nazri, Da'i Nazri kan. Tu dia. So macam mana pengalaman Nazri semasa PKP hari tu, menghadapi PKP? Adakah kadang-kadang ramai juga anak-anak muda, khususnya macam semalam jumpa Khai Bahar. Khai Bahar cakap dia mengalami tekanan dan depression, kemurungan. Masa PKP tu. Yang saya ingat dia punya konsert tak jadi je. Saya tanya dia adakah tak ada duit ke apa kan. Tapi dia tak nak wawarkan spesifik lah. Macam Nazri macam mana menghadapi PKP? PKP ataupun ni lah COVID segala macam ni lah. Pada saya sebenarnya bukan saya sendirilah kan yang terkesan dengan benda-benda macam ni. Saya rasa satu bukan satu Malaysia lah, satu dunia lah kan. Satu dunia semua orang mungkin Abang Budi pun lagi terkesan daripada saya sebenarnya. Betul. Tak boleh pergi event terpenjara. Job pun tak banyak dan sebagainya. Begitu jugalah semua orang. Lagi-lagi waktu kami, industri yang kami ceburi ni adalah industri untuk berjumpa dengan orang, untuk berkhidmat secara bersemuka, menyampaikan ilmu, menyampaikan motivasi kepada adik-adik di luar sana, ataupun syarikat-syarikat nak buat team building dan sebagainya. Tetapi disebabkan orang kata norma baharu, tak boleh nak jumpa. Lagi-lagi saya satu meter macam mana kita nak buat aktiviti, betul? Lagilah menghadapi SOP dengan SOP yang lagi kan, SOP yang sangat-sangat ketat, tak boleh rentas negeri lagi. Dan you guys punya klien seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Kadang-kadang sekolah-sekolah rendah ke sekolah menengah? Sekolah menengah lah kebanyakan. Ada juga syarikat-syarikat daripada negeri-negeri lain. Sebagai contoh, baru-baru ni kami baru saja pulang daripada Kelantan bersama satu syarikat kosmetik. Itu pun setelah berbalah bersama pihak berkuasa. Tapi apa yang kita mampu adalah untuk usaha, sebab itu adalah punca rezeki yang kami dapat. Jadi itulah yang kami perlu usahakan untuk kami dapat. Kalau tak survive lah. Maksudnya demi syarikat dan demi individu kami sendiri, staff-staff yang lain dan sebagainya. Jadi semua orang terkesan lah, bukan saya. Kan saya masa PKP masih lagi belajar. Jadi sekarang dah habis. Sekarang dah habis dah, alhamdulillah. Tapi masa belajar tu pun satu cabaran yang sangat-sangat besar. Kita baru saja nak mencuba pembelajaran secara atas talian. Zoom, guna Zoom, Google Meet dan sebagainya. Semua orang, kita dulu tak pernah nak usik pun aplikasi tu. Tiba-tiba kena guna. Hikmah juga tu. Hikmah juga. Sekarang dah pandai lah. Kan? Dah boleh buat macam-macam. Siap boleh buat virtual background dan sebagainya. Itu satu cabaran lah. Guna screen green screen dan sebagainya. Okay, kita berbalik pada topik kita lah. Sahur dan juga tarawih ni kan. Kita khususkan topik kita episod kedua ni, di mana kadang-kadang orang ramai macam Abang Budi sendiri macam malas nak bangun sahur. Jadi bersahurnya masa nak tidur. Kan? Pukul 12 makan apa saja yang ada, kemudian tak bersahur. Kan? Lepas tu bangun untuk subuh pun lewat. Mungkin Nazri ada pesanan yang macam kepada yang suka bersahur waktu malam. Awal sahur. Semata-mata macam nak malas. Ada budaya sejenis yang macam pentingkan tidur ya. Pentingkan tidur. Okay. Jadi beginilah ya Abang Budi, sebenarnya sahur ni
saya yakin dan percaya satu Malaysia dah tahu, yang umat Islam dah semua dah tahu, keberkatan pada waktu sahur ni sangat-sangat tinggi. Jadi sebelum saya pergi sentuh bahagian tu, saya nak cerita sikit tentang orang yang selalu sahur pada lewat malam ataupun sahur awal lah kan kita kata. Ada yang keluar pukul 3 pagi pergi cari makanan dan sebagainya. Ada yang bahkan lepas habis tarawih dalam pukul 12 pukul 1 macam tu dah makan, dia kata okey ni aku tengah sahur lah ni. Jadi kenapa bila kita sahur tengah-tengah malam, tengah-tengah pagi buta ni menyebabkan kita lambat terbangun? Sebab apa? Bila kita makan dalam kuantiti yang banyak dan kita tidur, badan kita masih perlukan bekerja untuk menghadam makanan tu. Jadi seolah-olah kita memberikan dua arahan kepada otak kita. Yang pertama, kau rehat. Yang kedua, kau pergi hadam makanan tu. Jadi otak kita ni, aku sebenarnya nak buat yang mana ni? Aku nak kena rehat ke? Aku nak kena hadam makanan ni dulu. Confused. Yang mana satu aku nak kena buat? Jadi otak kita bekerja dalam keadaan yang tidak normal. Dan kita tidurlah macam biasa, dan makanan tu terhadam juga macam biasa. Cumanya kita letak diri kita sebagai seorang manusia lah. Cuba kita bayangkan kita sebagai otak. Orang suruh kita rehat, bos kata Abang Budi pergi rehat sekarang, tapi kerja siapkan. So kita pun tak boleh nak proses arahan tu macam mana. Sebenarnya apa aku kena buat sebenarnya ni? Aku nak kena rehat nak rehat dulu ke ataupun nak buat kerja ke dulu lah. Sekaligus ni macam mana ni? Itulah yang sebenarnya. Jadi dia akan menyebabkan badan kita berehat tetapi dalam keadaan bekerja, dan menyebabkan kita letih, dan sebab itulah kita lambat bangun. So kita akan rasa macam bila bangun pun rasa macam mengantuk, penat. Sebab apa? Sebab otak kita tidak berehat secara sepenuhnya. Boleh dikatakan 50% badan otak kita berehat, tapi 50% lagi bekerja. Bila kita bangun, yang 50% ni dia nak bekerja, yang baki yang bekerja tadi nak berehat balik. So kita masih lagi dalam keadaan penat. So kita pentingkan tidur. Sebab itulah juga ulama-ulama mengatakan ada 3 perkara yang kita kena elakkan sebenarnya dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali kasratul ta'am. Kasratul ta'am. Mengurangkan banyak makan. Oh, banyak makan. Kasratul ni 3 banyak. Kasratul banyak. Ta'am makanan. Ta'am makanan. Ta'am. So kasratul ta'am. Belajar Arab sesikit. So ni adalah salah satunya lah. So untuk memastikan kita ni seorang yang cergas dan sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, fizikal maupun mental dan juga spiritual kita berada dalam keadaan baik, kita kena kurangkan makan. Sebab bila kita makan, otak kita memproses makanan. Jadi otak jadi kita lembab, betul kita jadi lembab. Betul lah. Memang kan? Betul. Kalau lepas makan, kalau nak buat kerja balik, macam lembab je berfikir kan. Tindakan kita pun macam lembab. Okay. Ataupun mungkin Abang Budi boleh buat eksperimen. Penonton-penonton di luar sana pun boleh buat eksperimen ya. Contoh kita sekarang berpuasa. Cuba hari ni hari puasa pertama, kita azan saja, kita makan kurma, minum air, kita solat. Esok kita makan dulu. Kita makan lauk-lauk apa banyak yang ada, ayam masak merah, ayam rendang, ayam itu, ayam ini dan sebagainya, kita makan, kemudian baru kita solat. Kita tengok perbezaan pergerakan kita macam mana. Lepas makan kita akan ada tendensi untuk sekejap lagi lah, rehat dulu. Perut pun tengah penuh. Sebab apa? Otak kita lepas tu nak bangun susah. Nak bangun pun susah. Sebab otak kita dah fokus kepada banyak makanan ni nak kena hadam ni. Sekejap lagi lah solat. Begitulah keadaan dia. Tetapi berbeza kepada kalau kita habis tarawih, kita moreh lah sikit, makan ringan-ringan, cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Bukan sampai kenyang, tapi menghilangkan rasa lapar. Supaya kita dapat tidur dalam keadaan yang baik. Makanan pun sekejap je hadam. Dan kemudian bila kita bangun dalam keadaan waktu-waktu pagi ni, sebenarnya dia ada satu rahmat, satu kebaikan, satu orang kata satu masa yang sunyi je. Orang lain sebab itulah orang kata kan, kalau kita qiyam pun itulah waktu yang terbaik. Sebab waktu-waktu yang orang lain tengah lalai tidur, bukanlah lalai, tapi orang lain tidur, tapi kita bangun untuk melakukan solat, melakukan kebaikan. Pukul berapa Pukul 3? 3 tu awal sangat. Pukul 4 okey lah. Pukul 5 kan. Bergantung kepada sebanyak mana solat yang kita nak buat. Kalau ada orang yang nak buat solat sunat tasbih, mungkin dia akan bangun awal sikit. Itulah Nazri, ada yang ada terbaca lah, kita nak bersahur sebenarnya lebih afdal 10 minit 10 minit nak melewat-lewatkan sahur lah. Maksudnya nak azam subuh tu, kira macam masa tu sebenarnya lebih afdal. Betul. Untuk bersahur. Betul. Sebab Nabi pun menggalakkan dia dua dalam puasa ni yang orang selalu sebut lah,
afdalnya yang melewatkan sahur dan mempercepatkan buka. Tapi orang selalu mengawalkan sahur dan buka tu memang cepat lah. Itu dah jadi budaya kan. That's why kalau kita tengok kan, kedai-kedai mamak pukul 11, pukul 12 penuh. Betul lah. Dia sebab macam yang Abang Budi katalah, kebanyakan masyarakat kita ni mementingkan tidur daripada makan sebenarnya. Budaya kita. Kalau saya pun hari-hari yang biasa, saya diuji dengan dua benda, mengantuk dan lapar. Saya akan pilih tidur dulu daripada makan. Sebab tidur ni dia seronok kot. Dia macam lupa semua benda. Tidur. So bila bangun tu pun rasa segar, boleh makan dan boleh sambung buat kerja. Tapi walaupun sahur pukul 11, pukul 12, tapi sahur tu tetap sah lah. Tetap sah. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah pun. Yang dia tidaklah tapi yang menjadikan, mungkin akan menjadi masalah bila kita lewat bangun subuh dan subuh tu tak ke mana kan. Orang kata subuh mungkin, gajah lah kan. Subuh gajah tu. Mungkin tu yang sebenarnya antara fadilat kita melewatkan sahur itulah sebenarnya. Jadi bila kita lewat-lewat sahur nak azan, alang-alang azan tu kita boleh solat terus. Dan kita pun mendapat kebaikan solat di awal waktu. Berbeza dengan okeylah kita kata kita terjaga pukul 3 contoh. Pukul 3 terbangun, alang-alang aku terbangun ni aku pergi sahur lah. Okey, kita pun pergi sahur, pergilah makan Maggi ke atau keluar cari kedai mamak ke, cari McD ke dan sebagainya. Bila kita sahur waktu-waktu macam ni, kita balik mestilah masih awal lagi. Mungkin dalam pukul 4, pukul 5 kita ada lagi lebih kurang 2 jam ataupun sejam nak masuk waktu subuh. Confirm kita akan tidur dulu. Kalau paling-paling tak pun kita solat 2 rakaat, baru berapa minit, mungkin 5 minit dan kita akan tidur dulu. Dan bila dah tidur tu, alamat dia memang lambatlah bangun. Tapi Nazri, bila ada yang tidur selepas subuh tu kan, orang kata tak elok macam subuh pukul berapa pukul 7. Pukul 7 tu lah, 7, pukul 8. Seelok-eloknya kalau nak tidur mungkin pukul 10, pukul 10 pagi, 11. Betul. Dia macam ni Abang Budi. Dalam Al-Quran ada menyebutkan waktu pagi ni adalah waktu Allah memberi rezeki kepada semua orang. Sebab itulah normanya fitrah manusia ni, saya bukan sahaja bercakap pada orang Islam tapi seluruh manusia dalam dunia, agama apa sekalipun, pagi kerja, malam tidur. Tapi itulah bila orang yang dia tidur di waktu pagi, lepas-lepas subuh tak ada apa nak buat, tidur, dia dah melawan fitrah lah. Kiranya dia dah melawan fitrah lah. Benda ni tidaklah dikatakan berdosa sebenarnya, tetapi dia lebih kepada kita tidak bersyukur ataupun tidak menggunakan kebaikan yang Allah di janjikan waktu pagi tu. Dia macam betul-betul untuk macam penulis ke siapa-siapa yang bekerja dengan menggunakan otak untuk idea baru apa semua tu, semua datang waktu pagi. Betul. Kalau kita tanya penulis lirik ke pencipta lagu, dia orang akan buat pagi. Betul. Sebab fresh, udara segar kan. Otak kita pun dalam keadaan yang baru lagi nak bekerja. Orang kata peak performance fresh lah. Bila dah tengah hari ni dah panas. Tapi bila kata ada istilah kau kena bangun pagi sebab murah rezeki. Kadang-kadang orang tu cakap macam aku bangun pagi, tak ada pun orang bagi duit kat aku waktu pagi. Mungkin orang silap faham kot. Betul. Sebenarnya murah rezeki di situ tak semestinya kau bangun pagi kau akan dapat duit terus waktu pagi. Mungkin waktu petang kan, betul tak? Istilah macam Tuhan membuka pintu rezeki di waktu pagi. Betul. Sebenarnya disuruh kita macam kau jangan tidur waktu pagi. Betul. Dia sebenarnya yang kat sini dia dua benda lah. Yang pertama, dia sendiri kena faham konteks rezeki tu macam mana. Rezeki ni kita bukanlah mengukur rezeki ini semata-mata dengan wang ringgit sahaja. Sebab tu dalam Al-Quran ada disebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ni sebenarnya kalau kita nak kira nikmat Allah ni la tuhsuha, kita takkan mampu. Maksudnya rezeki Allah ni dia datang daripada banyak bentuk. Banyak bentuk. Kalau kita ada masa yang lapang, itu rezeki. Kalau kita masih lagi ada, orang kata ada duit dalam dompet, itu pun rezeki. Itu of course adalah rezeki. Bila orang pandang duit ni rezeki. Makanan pun rezeki. Ada anak-anak pun rezeki. Ada isteri pun rezeki. Ada kawan-kawan yang baik pun rezeki. Itu semua rezeki sebenarnya. Jadi konteks rezeki itu kena faham lah. Dan tidak semestinya rezeki itu datang pada waktu yang kita minta. Kadang-kadang dia datang tapi bukan dalam bentuk yang kita minta. Kalau kadang kita macam ya Allah, aku kurang duit ni, bagi aku duit.
duit, tapi Allah tak datangkan duit, mungkin Allah datangkan sahabat kepada kita yang boleh tolong kita. Itu konteks rezeki yang kita kena faham sebenarnya. Dan bila berkata tentang situasi yang Abang Budi sebutkan tadi, kata aku bangun awal tak tidur pagi tapi tak ada pun rezeki masuk. Ini yang orang salah faham sebenarnya. Sama juga macam orang kata solat duha ni adalah orang kata pintu rezeki, betul? Tapi orang kata aku solat duha tak dapat apa-apa pun. Ini yang silap. Sebenarnya bukan solat duha itu yang membawa rezeki kepada kita. Kita kena faham orang kata kronologi dia. Kita solat duha ataupun kita bangun pagi supaya apa? Supaya Allah redha dengan kita. Kita melakukan perkara-perkara yang sunat, kita melakukan apa yang Allah tuntut. Allah tuntut kita ni bangun pagi cari rezeki. Allah suruh cari dan kemudian Allah akan bagi. Bagi dengan apa? Bila kita mengikut apa yang Allah perintahkan, maka Allah redha. Bila Allah dah redha, baru Allah nak bagi rezeki tu. Samalah juga macam kalau kita bekerja kan, kalau kita buat baik dengan bos, bos pun suka, maka kita akan dapat bonus, ataupun dapat gaji naik ke dan sebagainya. Tapi cuba kalau kita melawan, bos suruh buat itu, bos bagi due date hari Rabu, hantar hari Khamis, potong gaji adalah potong gaji lah. Itu konteks yang kita salah faham sebenarnya. Bukanlah perkara itu yang mendatangkan rezeki kepada kita, tetapi Allah. Macam mana dengan kita buat apa yang Allah suka. Jangan kita buat apa yang Allah tak suka. Allah suruh bangun pagi cari rezeki, kita pergi tidur. Itu yang silap sebenarnya lah. Itu. Dan motivasi Ramadan kita ni, podcast kita ni, suka menyentuh tentang fadilat tarawih lah. Kita buat semampu kita lah kan. Betul. Ada orang buat 8 ni paling minima lah. Paling minimum. Paling banyak ada setengah 20. Maksudnya campur dengan witir apa semua jadi 23 Jadi mungkin Nazri nak huraikan fadilat. Macam mana kita kata sebelum ni macam asyik buat 8 kan. Macam mana diri kita nak mengasuh diri kita sebab kita dah letih sebenarnya ni. Siang hari puasa. Macam mana kita nak mendidik diri kita untuk macam kejar, macam buat juga kan. Sekurang-kurangnya 8, 16 boleh? 8, 20. 8 memang 20. Okey. Nak capai 20 tu lah. Okay. Kalau 8 ni sekejap je. Betul. Siapa-siapa pun boleh. Betul. 4 ada? 4 ada. 4 ni selalu budak muda, budak sekolah kan. 8, 20 Nak kejar 20 tu susah tu. Betul. Jadi pada saya beginilah, sejujurnya daripada sudut hati seorang bekas imam, 20 bagi saya pun berat juga sebenarnya kalau dilakukan setiap hari. Jadi ada satu pepatah, saya tak pasti ini adalah pepatah ataupun hadis ataupun kata-kata ulama, saya kurang pasti, yang mengatakan ibadah yang dicintai oleh Allah adalah yang sikit tetapi istiqamah. Maksudnya dia berterusan, kena berterusan dan konsisten. Ada orang dia rasa macam aku nak cepat. Contohlah macam nak mengaji kan. Okey, hari ni malam ni aku nak baca 1 juzuk. Dia dapat baca 1 juzuk malam pertama. Tapi malam kedua dia baca 2 muka surat je. Sebab apa? Semalam aku dah baca banyak, hari ni aku baca sikit je lah. So dia adalah satu perkara yang tak konsisten, orang kata. Allah tak suka benda tu. Sekejap kau buat banyak, sekejap kau buat sikit. Dan apa yang kita kena faham, ada satu ayat Al-Quran banyak sebenarnya disebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Apa maksud dia? Allah melipat gandakan bagi sesiapa je yang Allah nak. Kenapa Allah sebut macam ni? Sebab ada orang, mungkinlah macam Abang Budi kata tadi kan, Abang Budi 30 hari buat 8 rakaat. Sebenarnya jauh dalam sudut hati aku nak buat 20 rakaat, tapi aku takut aku buat 16 rakaat aku dah tak mampu dah. Sebenarnya dalam hati kita nak. Sebab tu Allah tahu hati kita ni ada apa. Semalam pun Abang Fahimi ada sebut, Allah tahu dalam hati kita ni ada apa. Allah tahu apa yang kita minta sebenarnya. Jadi bayangkanlah bila kita buat 8 rakaat, tapi dengan niat sebenarnya aku teringin nak buat 20 rakaat, tapi aku takut aku tak mampu. Allah ni Maha Pemurah, Allah ni Maha Kaya. Dia tak boleh macam kita buat 8 lepas tu kita buat sampai 16 tu kita KO macam terlarat kan. Tak boleh dia bukanlah macam, pahala dia macam dapat macam 8 ke atau macam mana? Sejujurnya saya pun tak tahu. Yalah, kalau pahala ni kerja Allah bukan kan, kerja kita kan. Bukan kerja tapi kita, macam, tapi saya yakinlah ibadah itu tidaklah dikatakan sia-sia. Sebab kita bersolat pun dalam keadaan memang kita ikhlas nak lakukan solat. Padahal 16 tambah 4 je lagi. Mungkin dah memang kaki dah memang tak larat.
Kita tak tahu kan keadaan manusia macam mana kan. Fizikal, kalau saya mungkin saya masih larat, tapi orang lain yang mungkin dah uzur ataupun memang betul-betul dia tak larat, ada sakit ke dan sebagainya, dia tak mampu, tidaklah Allah mengsia-siakan ibadah yang dia telah buat walaupun tak cukup. Tapi janganlah tiba-tiba berhenti di rakaat 15 yang tengah-tengah yang ganjil, sebab kita kena dua kan. So begitulah. Kalau kita tak mampu, kita buat je yang sikit ni, tetapi kita buat secara istiqamah. Sebab dalam agama ni tak ada pun disuruh macam okey, kau kena juga buat 20, kau kena juga buat kebaikan sebanyak-banyaknya. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama, Abang Budi. Agama ni tak paksa kita nak buat apa-apa. Yang fardu ni kita tolak tepilah. Yang fardu ni dah sememangnya fardu, kita kena tunaikan. Tapi yang perkara-perkara sunat ni, kalau sekalipun kita nak buat orang kata solat tarawih ni 2 hari sekali je kita buat. Maksudnya selang-selang. Sebab itu yang kita mampu. Itu adalah lebih baik daripada kita buat berturut-turut, tetapi kita tak ikhlas pun. Kita rasa terpaksa. Kita rasa macam contohlah pernah selalu ada masa kecil-kecil dulu kan. Itu kecil-kecil lah dulu kan. Macam kena paksa pergi kan. Tapi waktu kecil-kecil dulu tu, dia lebih kepada ibu bapa nak mendidik anak-anak, nak mendedahkan, inilah sebenarnya tarawih, inilah sebenarnya suasana Ramadan, inilah sebenarnya cara-cara tarawih, 8 rakaat, selawat dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya selawat selepas tarawih itu bukanlah diajar, tetapi kita dengar selalu. Macam saya sendiri pun, saya tak belajar benda tu, saya tak baca ke apa. Saya tapi dah melekat kecil-kecil dulu pergi masjid, apa yang diorang baca ni, apa yang diorang baca, macam ni rupanya. Rasa seronok, hari-hari dengar, 30 hari kita dengar dekat telinga, diulang tu dah melekat. Dah melekat lah, dah hafal dah sampai sekarang. Tak perlu nak tengok skrip ke apa ke. Itu adalah Itu kelebihannya. selawat tu semua wajib ataupun tak perlu? Bukanlah tak perlu, tapi dia lebih baik. Lebih baik buatlah. Lebih baik buat. Ulama kita dah menyusun fadilat-fadilatnya. Kita ikut saja. Tak adalah lepas Assalamualaikum bangun balik semua. Dia tak ada masalah. Kena ada senggang lah macam. Sebab itulah nama dia tarawih. Tarawih ni sebenarnya maksud dia berehat. Berehat. Jadi mungkin ramai tak tahu. Beristirahat. Istirahat. Ya. Bau terlintas solat tarawih. Kalau istirahat dengan tarawih ni sama Jadi kalau kita pergi dekat negara-negara Arab, belah-belah Timur Tengah tu kan, kita akan nampak orang lepas tarawih, dia akan duduk sekejap, minum, borak-borak dulu. Dan kemudian dia akan duduk sekali balik, bercakap balik untuk solat balik. Boleh. Tak ada masalah. Boleh borak-borak. Borak-borak tak ada masalah. Ada yang lepas 4 rakaat makan dulu ke, lepak-lepak, nanti datang balik solat sambung balik 8. Maksudnya tak ada syarat pun untuk kita selesaikan 8 rakaat ni berturut-turut. Solat selawat tak ada. Tapi belah-belah sana, macam belah-belah Mekah, Madinah apa semua kan, dia punya solat tarawih lama kan. Lama. Saya pun tak pernah lagi tarawih di sana. Tapi ikut pengalaman macam berapa bacaan dia tu lama kan. Betul lah, mungkin lah sebab yang pertama sekali kalau kita, dia sebenarnya kan Abang Budi, pengalaman saya lah kan, pembacaan Al-Quran ni orang Malaysia ataupun orang-orang Asia ni yang baca panjang sebenarnya. Kadang-kadang Al-Fatihah ni pendek je. Al-Fatihah ni dia 7 ayat je, tapi disebabkan taranum tu, lenggokkan lagu itu terlalu panjang dibuat-buat. Jadi dia tidak menjadikan satu masalah. Tapi berbeza dengan budaya Arab yang dibaca laju je. Kadang-kadang Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tak adalah berlagu sangat. Yang penting tajwid betul, makhraj betul, jalan. Begitu. Sebab itulah diorang baca panjang, diorang baca lebih banyak, dan itu adalah bahasa diorang. Seolah-olah diorang menyanyi dalam solat. Bahasa diorang memang faham. Jadi memang diorang rasa seronok. Diorang seronok. Macam kita kan. Cubalah tak kita tak faham maksud. Kita tak faham dan kena pula kalau orang tu yang tu memang yang macam mengantuk. Ada yang setengah solat tarawih pun tersengguk-sengguk. Betul. Ini pengalaman saya memang banyak lah sebenarnya. Kadang-kadang saya pun kalau tak kena dengan bacaan yang seronok, kita pun rasa macam alamak, cepatlah habis. Kan kita pun sebagai seorang makmum memilih sebenarnya. Ramailah di luar sana yang ada orang kata tak naklah pergi masjid ni, imam dia baca panjang, kita pergi masjid ni pendek sikit. Dia macam tu. Boleh memilih-milih pula sampai dijadikan satu budaya. Tapi sebenarnya dia
dua side lah. Yang pertama, kita sebenarnya nak menunaikan ibadah ni kerana apa? Tetapi side yang lain, kita memandang kepada lebih baik kita pergi kepada yang kita cenderung untuk pergi daripada kita pergi kepada yang masjid-masjid yang baca panjang tapi kita rasa tak ikhlas pun nak solat. Kita rasa macam panjangnya dia baca, khusyuk pun hilang. Pada yang baca pendek kita khusyuk. Itulah yang terbaik sebenarnya. Nazri, kalau kita tengok budaya ataupun I think perangai siapa-siapa pun bila benda baru kan, macam ni hari pertama bulan Ramadan, kita rasa bersemangat tau. Macam Abang Budi nak buat podcast apa semua kan, podcast nak boleh tinggal gosip apa semua kan, bersemangat ni. Dia tiba-tiba bila dia tiba macam pertengahan lah, 2-3 hari, hari ke-7, hari ke-8 kita dah mula lupa. Macam nak tarawih pun macam berat. So macam mana kita nak memotivasikan diri kita supaya nak menjadikan setiap hari dalam bulan Ramadan itu adalah hari pertama, macam hari ni lah. Hari ni kan macam semangat kan, macam bestnya macam tak sabar nak berbuka apa semua kan, macam duk plan dah macam malam-malam ni nak solat tarawih, nak tinggal kerja sekejap solat tarawih. So macam mana kita nak memotivasikan diri kita supaya mengingatkan diri kita macam nak konsisten. Nak konsisten tu susah nak sampai ke malam 30. Macam mana kita nak memotivasikan diri kita ni? Ada satu kata-kata ulama yang mengatakan kita perlu beribadah seolah-olah hari inilah hari terakhir kita hidup di dunia. Dan kita perlu mencari rezeki seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Jadi sebenarnya apa yang kita kena terapkan kan, macam mana, bukan Abang Budi sahajalah, saya yakin saya sendiri pun kadang-kadang awal-awal je semangat, macam kadang-kadang nak tadarus dan sebagainya. Awal-awal ni baca banyak surat. Kemudian as time goes, makin lama makin kurang. Itu masalah sebenarnya lah. Tetapi apa yang diajar oleh guru saya adalah setiap kali kita bangun pagi, kita bagi tahu diri kita. Yang pertama, of course lah, kita kena bersyukur. Kita cakap, Ya Allah, terima kasih bagi aku peluang. Dan kita cakap pada diri kita sendiri, cakap, Nazri, kau tak tahu hari ni adalah hari yang terakhir ataupun tidak. Jadi mesti kita akan rasa bersemangat. Sebab kita mungkin hari ni pun kita tak tahu lagi kita dapat habiskan ataupun mati tidak. Bila-bila masa. Mati bila-bila masa boleh. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dia takkan cepat sesaat, takkan lambat sesaat. Jadi apa-apa pun kita kena keep on repeat benda tu dalam otak kita. Contohlah kan, kita tengah-tengah buat ni, tengah-tengah melakukan satu kebaikan, lama-lama kita rasa macam penat lah buat benda ni, nak rehat sekejap lah. Kita cakap balik dekat diri kita, tapi adakah esok aku masih lagi ada? So bila kita cakap benda tu, kita akan rasa macam, sebab itulah orang kata kematian ini adalah tarbiyah paling besar sebenarnya dalam dunia. Kita ingat mati kan. Betul. Ada orang dia kata macam esoklah kot aku pergi, contohlah nak bayar hutang kan. Contoh macam saya ada hutang dengan Abang Budi. Saya kata esoklah pergi rumah Abang Budi nak bayar hutang dia. Sedangkan hari ni saya ada masa free. Dan kemudian pagi esok saya ditakdirkan untuk tidak membuka mata dan tidak bernafas lagi. Jadi itulah tanda yang sebenarnya. Kalau ada orang yang tahu cerita tu, mungkin dia kata Azri sebenarnya nak pergi bayar hutang Abang Budi, tapi Allah tarik nyawa dia. Dia meninggal dalam keadaan dia berhutang. Sebab itulah apa-apa kebaikan, apa-apa perkara yang kita perlu kita rasa macam benda ni baik ni, bila ada je lintasan hati. Sebab tu orang kata lintasan hati yang pertama ni datangnya daripada Allah. Sama juga kalau macam kita kan, kita nak buat jahat. Lintasan hati ni, betul. Apa yang kita niat terlintas ni sebenarnya datang dari Allah. Datang daripada Allah, ataupun dia adalah teguran daripada Allah. Saya bagi contoh mudah kan. Contohlah hari ni dapat gaji, tiba-tiba terlintas nak sedekah lah sikit. Sekali je dia terlintas. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu cakap tak payahlah kot. Sebenarnya itu adalah orang kata hint daripada Allah. Orang kata macam baik, hidayah lah, hidayah. Ataupun kita nak buat jahat. Contoh kita nak buat jahat, kita tak ada duit, nak mencuri kat tabung masjid, contohlah kan. Nak curi, aku nak pergi curi tabung masjid, aku tengah tak ada duit ni. Nak mencuri, tiba-tiba macam mana kalau aku kena tangkap? Itu pun lintasan hati juga. Itu teguran daripada Allah. Allah nak bagi tahu sebenarnya apa yang kau buat ni salah. Tapi yang bisik pergi pergi curi duit dekat surau tu adalah syaitan. Itulah syaitan. Ataupun syaitan yang ada dalam diri kita. Betul. Sebenarnya kan orang kata bulan Ramadan ni adalah bulan di mana diikatnya syaitan. Tapi orang tertanya tadi, kenapa ada lagi orang buat jahat? Kenapa ada orang mencuri? Kenapa ada orang mengkhianat, menipu dan sebagainya? Sebenarnya kita dah dididik
Hati kita, jiwa kita dah dididik dengan kekotoran-kekotoran yang dah diterapkan oleh bulan-bulan yang lain yang masih lagi ada syaitan tu. Sebab tu bulan Ramadan ni peluang sebenarnya, peluang untuk kita jiwa, mencucikan diri kita, menyucikan diri kita, kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebab itulah dia seolah-olah nafsu dengan iman ini dia adalah perkara yang kita perlu balancekan. Dan dahsyatnya nafsu ni Abang Budi, dia macam, saya bagi contoh analogi paling mudah, dia macam COVID-19 lah. Kenapa saya kata COVID? COVID ni kalau kerajaan tak buat apa-apa, dia akan terus menaik. Akan merebak. Dia akan merebak tanpa ada orang kata dia tak berhenti. Tetapi berbeza kalau kerajaan buat SOP baru, kerajaan keluarkan satu norma baharu dan sebagainya, maka dia akan menurun. Begitu juga dengan iman dan nafsu kita. Nafsu ni kalau kita tak buat apa-apa, dia akan naik. Walaupun kita tak minta benda tu, tapi dia sentiasa menaik. So apa yang kita kena usaha, bukan kita kena usaha turunkan nafsu, tapi kita kena usaha naikkan iman kita, tingkatkan iman kita atas iman yang sedia ada, barulah nafsu tu boleh turun. Kalau kita fokus macam aku tak nak mencuri, aku tak nak menipu. Kalau kita duduk je tapi tak buat apa, kita kena buat sesuatu. Sebagai contoh, aku tak nak mencuri, mungkin aku sibukkan diri aku lah, aku pergi buat benda lain ke, aku pergi lepak masjid, cuci masjid ke apa ke, aku nak buat kebaikan supaya apa? Supaya aku tak mencuri. Lama-lama dia akan turun rasa nak mencuri tu. Begitulah sebenarnya apa yang kita kena usaha untuk diri kita. Bulan Ramadan ni dikatakan bulan menyuci jiwa. Ibarat kata dalam satu tahun tu ada satu bulan di mana bulan pengampunan lah. 11 bulan kau buat dosa, tapi ada satu bulan di mana dosa-dosa kau tu boleh dihapuskan dengan beramal dalam satu bulan ni. Betul. Kita dapat cungkilkan daripada benda tu untuk sebagai memotivasikan diri kita untuk melakukan amal ibadah. Sebab ada setengah orang kata, okey lah, aku boleh buat jahat lah lepas ni. Kan? Sebab ada bulan pengampunan. Tuhan dah anugerah satu bulan pengampunan. Lepas dosa aku diampun, katanya seperti bayi yang baru lahir. Jadi selepas bulan Ramadan aku buat dosa balik, tunggu tahun depan untuk cuci balik. Betul. Ada juga orang berpendapat macam tu, Nazri. Sebenarnya ramailah daripada seka-seka saya sendiri pun ada yang berkata macam tu. Nanti kan ada bulan Ramadan, kita bertaubat lah. Sama juga kalau kita buat dosa dengan manusia, nanti raya minta maaf lah. Orang anggap macam tu. Tapi macam saya kata tadi, kita lupa kepada sebenarnya kita masih ada hari esok ke ataupun tidak. Macam tadi lah. Jadi yang pertama, rahmat yang paling besar kita boleh nampak pada bulan Ramadan ni, bila masuk je bulan Ramadan, mesti orang akan cakap pasal ibadah. Dan orang akan meraihkan Ramadan tak sama macam bulan lain. Ada tak Abang Budi tengok tiba-tiba orang kata, oh selamat menyambut Syakban, selamat menyambut Rejab? Tak ada. Orang tak sambut. Kalau ada pun orang akan cakap, kalau bulan Rejab ni kita banyakkan puasa. Macam tu sahaja. Sekadar peringatan yang sedikit-sedikit. Tetapi kalau kita tengok bulan Ramadan ni, sampai ada poster, sampai ada dekat TV-TV pun ayat-ayat artis-artis semua buat ucapan, meriah. Meriah betul. Kalau semalam lah kita dapat lihat Siti DK lah, siapa lagi, semualah ramai artis yang macam mengucapkan selamat menyambut Ramadan, apa semua kan. Meriah. Jadi sebenarnya kebaikan bulan Ramadan ni Abang Budi, dia bukan dilihat pada bulan Ramadan. Yang dahsyat ni sebenarnya adalah kebaikan bulan Ramadan ni adalah apabila seseorang individu itu dia dikeluarkan daripada bulan Ramadan, tengok apa yang terjadi pada dia. Contohlah kan, masuk kepada, kita bagi nama contohlah si Fulan ni, dia masuk kepada bulan Ramadan dengan penuh dosa. Masuk je bulan Ramadan, dia bertaubat, dia memperbanyakkan solat dan sebagainya, dia buat amal ibadah, perkara-perkara sunat, bersedekah. Sebab apa? Dia tekad, aku nak berubah, aku tak nak jadi jahat lagi. Dan kemudian bila dia keluar daripada bulan Ramadan, dia masih lagi orang yang bersedekah, melakukan ibadat solat. Itulah sebenarnya, itulah tanda seseorang itu telah pun diterima pengampunan dia. Berbeza dengan orang yang dahulunya seorang pendosa, masuk kepada bulan Ramadan, buat baik, keluar je dia buat balik dosa-dosa yang dia buat dulu. Bukanlah makna bila orang itu diampunkan dia tidak melakukan dosa sama sekali. Tidak. Manusia ni sentiasa akan melakukan dosa, tetapi dia kurang dan dia nampak lebih kepada ke arah kebaikan. Sebabnya kenapa Ramadan ini 30 hari?
hari ni cukup untuk merubah habit seseorang. Macam kan? Dia cukup. Kalau kita ikut kajian saintifik pun, dia sebenarnya memerlukan 21 hari sahaja. Kalau kita keep on ulang benda yang sama 21 hari, kita ulang. Selepas tu akan Selepas jadi tu kita akan normal. Terbiasa. Kadang-kadang Jadi biasa. Contohlah kan, macam saya pun terbiasa bangun pagi, bukan disebabkan saya memang nak bangun pagi, tetapi disebabkan sahur. Sahur saya kena bangun. Bila dah tiap-tiap hari 30 hari saya bangun, saya tak perlu set alarm pun, saya akan terjaga. Kalau saya tak ada apa-apa nak buat pun, saya akan terjaga. Awal lagi sebenarnya, tidurlah balik. Tapi disebabkan dah terbiasa, badan saya dah orang kata muscle memory. Muscle memory ataupun brain memory. Otak kita dah ingat, dah 30 hari aku buat benda ni, tiba-tiba aku nak tinggalkan, memang susah lah. Itulah sebenarnya kalau kita betul-betul istiqamah, konsisten dalam masa 30 hari ni, kita membuat amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan, percayalah kita keluar, kita akan terikut-ikut lagi. Ya. So pada yang macam ada sesetengah yang perokok yang suka merokok, mungkin boleh menjadikan bulan Ramadan ni satu bulan yang macam cuba untuk tidak merokok, dan insya-Allah lah selepas ini dia akan tinggal merokok tu selama-lamanya. Betul, sebab saya ada ramai sangat kawan yang Abang Budi yang memang seorang perokok, ataupun kalau bukan rokok pun yang paling famous sekarang vape lah. Vape ataupun vape bahaya juga. Orang kata lagi bahaya lah. Saya tak tahu lah. Dia boleh kalau cuba tinggal vape satu bulan ni kan. Kalau dia dah cuba 30, bayangkanlah. Ada boleh tinggal vape. Ramai kawan saya sangat yang dulunya seorang vapor yang tegar. Bila puasa, diorang pun macam dia nak menghormati waktu puasa, tapi dengan syarat bila dah berbuka tu diorang tak isap vape lah. Diorang memang puasa. Masalahnya bila puasa memang tak vape lah, tapi bila lepas berbuka memang ada yang tak tahan. Jadi itulah yang dijadikan satu isu sebenarnya. Kadang-kadang kita ni tak disiplin. Dah alang-alang kita dah tahan setengah hari, why not kita tahan lagi sikit sampai kita tidur bangun sahur dah puasa. Lama-lama 30 hari kita tak isap vape, tak isap rokok, confirm benda tu hilang terus, tinggal terus. InsyaAllah kita amal. So siapa-siapa yang macam nak konsisten, apa sajalah nak konsisten, cuba macam bangun pagi, nak berterawih ke, nak solat ke, ataupun nak tinggalkan merokok, vape, apa semua, cuba untuk 30 hari. Sebab 30 hari ni satu jangka masa yang akan orang kata menjadikan kita ni habit kita berubah. Kita tak sedar dah dekat 1 jam. Mungkin lepas ni jangan serit-serit lah Nazri datang lagi. Tak ada masalah. Kalau ada masa, kita panggil Nazri untuk orang kita borak-borak tentang macam mana kita nak memotivasikan diri kita. Kata-kata akhir, pesanan-pesanan yang mungkin akan menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang banyak kebaikan, banyak fadilat dalam bulan Ramadan ini, dan kita tidak membazir masa dan kita tak buang masa, dan menjadikan kita kejar, macam kita ada motivasi untuk kejar fadilat yang ada dalam bulan Ramadan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit perkongsian lah kan, dan peringatan kepada diri saya juga sebenarnya, dan juga penonton-penonton di luar sana yang menonton. Sebenarnya apa yang kita kena tahu adalah bulan Ramadan yang Allah berikan ini adalah peluang kepada kita sebenarnya. Dan yakinlah bahawa tak semua orang diberikan kesempatan, tak semua orang diberikan ruang, tak semua orang diberikan peluang yang sama. Berapa ramai orang yang pada Ramadan tahun lepas mereka masih lagi menikmati dan mereka mensia-siakan, dan kemudian mereka tidak lagi diberi kesempatan kepada Ramadan tahun ini. Itu adalah satu kerugian yang sangat-sangat besar kan. Jadi perkara itu yang kita kena elak. Sekarang masih lagi awal, masih lagi 2 Ramadan. Jadi kita memohon kepada Allah supaya kita sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan ibadah-ibadah, dan jangan terlalu fikir untuk melakukan ibadah yang terlalu besar. Nak menyumbang, nak sedekah sampai nak sedekah 1,000. Cuba yang sikit-sikit dulu. Sedekah RM1 sehari pun sebenarnya besar pahala dia di sisi Allah. Dalam Al-Quran pun ada sebut Allah mengganda-gandakan 7
7 cabang dengan 100 buah setiap cabang. Maksudnya kalau kita derma RM1, ganjaran pahala dia RM700 Allah sebut dalam Al-Quran. Dan Allah tutup ayat tu dengan Allah yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan lagi bagi siapa yang Allah nak. Kalau mungkin Allah nak orang ni dia derma RM1, dapat 700 patutnya, tapi Allah kata bagi dia ni lebih sebab dia ni betul-betul ikhlas, maka dia akan dapat 800 ke 900 ribu mungkin, insya-Allah. Jadi carilah kebaikan itu dengan sekecil-kecil ibadah yang kita mampu, insya-Allah kebaikan dan keberkatan itu milik kita. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, nampaknya dah 1 jam pejam celik kita dah begitu cepat masa berlalu Nampaknya masa begitu mencemburui kita. Bersama dengan Ustaz Nazri ni bukan bukan kaleng-kaleng orang mungkin insya-Allah kita akan jemput lagi Nazri bertamu di studio buletin pula. Studio Budi Channel. Bila dah puasa macam ni dah, kita dah beberapa jam lagi kita akan mengakhiri hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Kita harap untuk hari yang kedua nanti lebih baik lah amal ibadah kita dari segi apa sahaja yang kita buat dalam bulan puasa ini. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga kita semua, orang kata, dilimpahi rahmat, kasih sayang dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi pada you guys yang sedang menonton di Budi Channel dan juga di Spotify. Terima kasih banyak-banyak. Kiranya macam satu kejayaan lah dia orang. Kalau kita nak bagi pingat pun boleh lah. Orang Malaysia tak ramai nak bertahan daripada minit pertama sampai 1 jam untuk mengikuti peringatan santai, di mana kita nak memotivasikan diri kita untuk menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna. Alright guys, thank you so much for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.